Assalamualaikum, salam Malaysia. Madani Stadium RTM pagi ini kita mulakan dengan perkembangan Piala Dunia Hoki Piala Dunia Remaja Lelaki 2023. Biarpun berada di ranking lebih tinggi, ia bukan jaminan skuad negara untuk mudah membenam pasukan Chile pada saingan pertama kumpulan A yang bermula hari ini. Malaysia yang berada di ranking ke-8 dunia manakala Chile ke-20 dunia akan bertemu di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Kali terakhir kedua-dua pasukan bertembung adalah pada edisi sebelum ini di Bhubaneswar, India pada tahun 2021 dengan Malaysia mencatat kemenangan 2-1. Menurut pengendalinya Muhammad Amir Rahim, bagi perlawanan di peringkat antarabangsa, ranking tidak memainkan peranan besar. Sebaliknya, aksi yang dipamer pada hari perlawanan akan menjadi penentu kemenangan sesebuah pasukan. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan kumpulan A menyaksikan juara bertahan Argentina bertemu Australia. Persatuan Pelayaran Malaysia MSA merancang untuk menyediakan jurulatih khas dari luar negara kepada Nur Shazrin Muhammad Latif. Ia sebagai persediaan untuk jaguh pelayaran negara itu ke Sukan Olimpik Paris 2024. Ketua Pegawai Eksekutif MSA Nazlan Othman berkata, perkara itu sudah pun dimaklumkan kepada Majlis Sukan Negara MSN. Khidmat jurulatih itu diharap dapat melonjakkan prestasi atlet berusia 25 tahun itu di pentas Olimpik nanti. Mazlan juga memaklumkan pihaknya juga bercadang untuk meletakkan Nur Shazrin berpangkalan di luar negara. Ia bagi memudahkan atlet berkenaan menyertai kejohanan persiapan terutama di benua Eropah. Dalam perkara itu, Mazlan turut menjangkakan beberapa lagi atlet dari sukan berkenaan akan melayakkan diri ke Paris. Jaguh pelari menara negara Soh Wai Ching menambah satu lagi koleksi kejuaraannya pada kejohanan 10th Canton Tower Run-Up di Guangzhou, China pada Ahad. Wai Ching berjaya menakluk menara Canton setinggi 450 meter membabitkan 2,738 anak tangga untuk sampai ke puncak menara. Pelari berusia 29 tahun itu menamatkan larian dalam masa 14 minit 23 saat dan memecahkan rekod sebelumnya yang dilakar pelari Cina Zheng Wenbo 14 minit 36 saat. Bagaimanapun, Wai Ching terlepas peluang untuk meraih kemenangan berganda di Guangzhou kemarin. Dia sekadar mendapat tempat kedua pada acara akhir International Vertical Marathon di Guangzhou CTF Finance Center Station. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Shah Alam mengekalkan kejuaraan Piala Datuk Mokhtar Dahari bawah 15 tahun buat tahun kedua. Ini selepas mereka menundukkan Sekolah Menengah Kebangsaan Meru 3-0 pada aksi final di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya malam tadi. SMK Shah Alam membuka tirai jaringan apabila sepakan Leret Vincenzo Olivio di Dozol Doni meletakkan mereka di depan pada minit kedua. Ia disusuli rembatan kencang di luar kotak penalti oleh Muhammad Danish Harith Muhammad Zakri untuk menggandakan kedudukan 9 minit kemudian. Bersambung babak kedua, gol tandukan Hazif Hakim Nur Faizal pada minit ke-49 melengkapkan malam gemilang mereka. Kejayaan itu menyaksikan SMK Shah Alam membawa pulang trofi dan wang tunai RM7,000, manakala SMK Meru menerima wang tunai RM5,000. SMK Darul Ehsan pula meraih tempat ketiga selepas menewaskan SMK Sultan Abdul Samad 2-0 pada sebelah petang. Semua pihak termasuk badan korporat perlu memainkan peranan bagi meningkatkan nilai komersial pada sukan bola sepak wanita. Ia sekaligus membantu memajukan bola sepak tanah air. Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia PFAM, Izham Ismail berkata, pelaburan khususnya daripada badan korporat dapat menyumbang ke arah pembangunan serta kemajuan bola sepak wanita negara. Jelasnya ketika ini, pembangunan industri bola sepak lebih tertumpu kepada lelaki. Izham berpendapat tindakan segera perlu diambil untuk jadikan bola sepak wanita sebagai satu industri dan profesion yang baik. Jika tidak, ia akan menjadi kerugian besar untuk pemain maupun bola sepak Malaysia itu sendiri. Saingan kejohanan tenis remaja terbuka MBPG dijangka berlangsung sengit dengan penyertaan pemain dari Jepun. Kejohanan yang dianjurkan bersama Persatuan Tenis Selangor STA itu bakal disertai hampir 200 pemain. Setiap pemain yang berjaya melangkah ke setiap pusingan akan diberikan ranking point
yang akan dimasukkan dalam ranking poin kebangsaan kebangsaan. Itulah salah satu kenapa ramai pemain-pemain yang menyertai kejuaraan ini kerana mereka memerlukan poin untuk diiktiraf sebagai pemain kebangsaan kalau misalnya dia dipilih. Sebanyak 3 acara dipertandingkan pada kejohanan tersebut, iaitu perseorangan, bergu remaja lelaki dan bergu remaja perempuan. Penganjuran edisi kali ke-33 itu bakal membuka tirainya pada 14 hingga 18 Disember ini. Ini perkembangan sukan olahraga. Kesatuan Olahraga Malaysia KOM kini dalam perancangan untuk menambah jurulatih baru tempatan dan luar negara ia sebagai persiapan menghadapi kejohanan penting pada tahun depan. Menurut Pengurus Besar KOM, Rahayati Karim, senarai pendek jurulatih-jurulatih itu berada dalam fasa akhir yang akan diputuskan bulan ini. Jurulatih yang rancangan yang dibincangkan tadi sekitar 26 orang. 26 orang yang melibatkan 3 stream, 3 saluran utama ketua jurulatih untuk acara sprint, acara throw dan juga acara decathlon. Membawa masuk jurulatih asing dalam memberi dalam membantu jurulatih tempatan meningkatkan ilmu diorang dalam latihan di samping melatih atlet. Ini juga adalah antara usaha Badan Induk Olahraga itu untuk membentuk semula program pembangunan untuk melahirkan lebih atlet muda berpotensi sebagai persediaan menghadapi Sukan SEA 2027 di Kuala Lumpur. Bagi memastikan atlet mengikut arus pemodenan terkini, Majlis Paralimpik Malaysia MPM fokus untuk meningkatkan teknologi sukan. Yang berikutan beberapa negara terutamanya di Asia telah pun berada pada tahap yang lebih baik dan serba canggih. Menurut Presiden MPM, Datuk Seri Megat di Syahriman Zahruddin, pihaknya membuka peluang kepada mana-mana pihak yang ingin bekerjasama dalam merealisasikan perkara tersebut menuju Sukan Paralimpik Paris 2024. Memperkasakan sukan kita, dan itu persatuan dan kita punya teknologi dalam sukan itu yang penting. So that is where we want to invest. So itu saya berharap bekerjasama dengan ISN dan juga MSN dan juga syarikat-syarikat yang ambil teknologi, because you look at kenapa bila di Sukan Hangzhou kita tengok semua negara-negara yang dulu jadi kita punya saingan yang tak ada saingan, sekarang dah meningkat kerana pertumbuhan teknologi yang membantu sukan itu melonjak ke hadapan. Beliau berkata demikian selepas majlis penyampaian wang tajaan kepada pemenang pingat di Tamasya Sukan Para Asia Hangzhou 2022 baru-baru ini. Antara atlet yang menerima penghargaan tersebut, jaguh lompat jauh para negara, Datuk Abdul Latif Lomdi, jaguh lontar peluru, Muhammad Ziyad Zulkifli dan pemain tenis kerusi roda kebangsaan Abu Sawah Borhan. Kejohanan Hoki Piala Dunia Remaja Lelaki 2023. Selasa, 5 Disember, Perancis bertemu Mesir 8.30 pagi. Jerman bertemu Afrika Selatan 10.30 pagi. Spanyol bertemu Kanada 1.30 tengah hari. Argentina bertemu Australia 3.30 petang. India bertemu Korea Selatan 5.30 petang. Serta Malaysia bertemu Chile 7.30 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstreaman langsung di RTM Klik. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Saudara, sekian Stadium RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sukan untuk semua.